yang ini untuk Pizzocon. Pizzocon ni dia dengan compenetration ni dia lebih kurang. Cuma CPTU ni dia tambahan pengukuran je dalam penetration ni. Pizzocon ni kita guna untuk kita nak measure pore water pressure. Okay, the usage of Pizzocon test ni to obtain soil profile and stiffness profile of the subsoil to determine coefficient of consolidation of soil. And then the result can also be used directly for design. For example, pile design. Alright, concentration testing with pore water pressure measurement give a more reliable determination of stratification and soil type than a standard CPT. In addition, CPTU provide a better basis for interpreting the result in terms of mechanical soil properties. Alright, perbezaan Pizzocon dengan compenetration ni, Pizzocon test ni kita guna untuk kita nak ukur pore water pressure. Alright, and then mechanical properties for this is strength parameter, deformation and consolidation characteristic. Alright, this is the picture for the Pizzocon test. We have pore pressure, filter location, and then this is a friction sleeve. Then this, all of this is compenetrometer. Yang kat bawah ni gambar dia. So kalau untuk Pizzocon test ni, dia punya dekat bentuk kon hujung dia tu, dia sangat sensitif. So kalau nak guna benda ni, kita kena guna dekat tanah yang lembut. Kalau tanah yang keras, dia tidak digalakkan lah sebab benda ni dia sangat sensitif. And sekejap nak tunjuk video. Okay. So kita kena gali lubang dulu ke macam mana? Boleh tekan terus Tak kan? tak payah. Kita just macam cari satu tempat yang untuk kita nak buat test tu. Macam kan ada tanah lembut kan. Okay, kita ambil satu tempat so kita akan turunkan dia. Sebab ujung ni dia dah sharp. So kalau tanah lembut dia senang nak masuk. Boleh? Patin, buka video. Alright. Okay, this is a Pizzocon. Ni contoh yang guna kalau kita guna truck. Kau tengah present video ke? Diorang tak nampak pun. Tak nampak video madam. Awak kena pergi balik dekat present tu. Okay, Then awak select awak punya video. Ya. Nampak tak ni? Baru Nampak tak? Baru nampak. Okay. Okay, yang ni adalah Pizzocon test tapi yang ni kita guna crawler truck. Ni contoh dia truck. Okay. Okay, yang ni first kita cari dulu tempat mana yang kita nak test. Okay, so macam dekat truck ni dia dah letak dekat mana dia nak test tu. Oh, okay.
So alat dia dalam truck ni. Alat dia dalam truck. So vehicle ni dia akan push into the ground. Sini. Oh, okay. So data. Okay, ni dia punya interface dia, data dia dekat sini yang dikeluarkan. Oh, okay. Seorang je buat kerja ni? Sebab ada lagi seorang dia bawa trucks. Oh, okay. Kat sini tengok dia ada dia punya sandaling ke kat berapa dalam yang dia boleh dia masuk. Okay, itu je ke Fatin? Sekejap dia ada satu rasa video yang saya cari. Okay, sekejap Ada ke Fatin? Fatin? Tak dengar Fatin? Ya? Okay, okay. Fatin? Kita orang tak dengar lah you punya ni presentation. Oh, dia dah keluar Okay, tak apalah. Kita akan tunggu juga Fatin masuk. Saya kira yang tu kita dah faham lah bersikit pasal Pizocone. Video yang ditunjukkan tu pun agak clear juga. So next kita akan proceed presentation dengan Siti Nooralifah. Ada Siti Nooralifah? Ada madam. Okay, you can proceed. Okay. Madam, Ya, saya tiba-tiba lost connection, madam. apa Fatin? Tak apa, tak apa. Lalu kita teruskan dengan apa? Teruskan dengan saya ni. Okay. Fatin dah ada balik Dah Dah keluar tiba-tiba tak? dia lost, dia masuk balik. Dah keluar tak madam? Tak ada, tak nampak. Boleh ke? Slide saya dah keluar tak madam? Tak. Belum lagi, tak nampak. Nampak. Tekan present Saya now. dah tekan. Dah tekan present now. And then awak kena select dekat slide yang awak nak present. Dah tekan lah. Tak keluar juga. Tak. Nak macam ni. Awak tekan present now tu. Dah tekan dah tadi. Tekan present now. Lepas tu tekan share window. Tu saya tekan dekat slide tu. Tapi kenapa tak keluar? Tekan kat slide, lepas tu tekan share tak keluar. Okay, tak apa, boleh. Tak jadi madam. Saya pun tak pasti. Tak apa, awak terangkan, nanti saya carikan gambar. Gambar apa awak nak? Pasal
ground penetrating radar. Tak apa, awak start dulu. Okay, ground penetrating radar ataupun GPR, dia merupakan electromagnetic pulse radiation method. Dia electromagnetic pulse, dia transit daripada surface kepada subsurface dan record after being reflect object or boundary with different dielectric constant. Dia macam bila dia reflect daripada objek tu ke dengan different macam ni. Dia nanti ada video lebih senang untuk diterangkan. Lepas tu radar measurement are conduct using variety antenna. Dia akan diconduct menggunakan antena. Lepas tu higher frequency antenna dia akan jadi lower penetration pulse. Dia digunakan pada banyak media macam soil, raw ice ataupun surface such as pavement and another structure. Macam mana nak share? Ni yang share ni betul ke alat awak ni? Ground penetrating data, radar? Lebih kurang macam ni. Sebab radar wave, dia akan kena objek, lepas tu dia akan reflect semula ke reflect semula untuk tunjuk result. Okey. Tak boleh Ada video nak share. Saya try buka untuk video. Kalau share interscreen jadi tak ada? Tak nampak juga. Tapi tak apalah, nanti awak kalau tak dapat juga awak share link dekat chat tu. Nanti kita akan tengok. Tak boleh, dia lebih error. Ya, saya letak link YouTube. Saya dah share link YouTube. Tak nampak juga. Link YouTube dekat chat saya share. Dekat chat Tak boleh nak share screen. Welcome to the fundamentals and theory of ground penetrating radar by Geophysical Survey Systems. We will introduce you to the basic concepts of GPR, how it works, and how to interpret the data as it is displayed on your screen. GPR stands for ground penetrating radar. It's an electromagnetic energy signal that penetrates through the subsurface. GPR systems are typically comprised of three elements: the control unit, the antenna, and the survey encoder. Depending upon your application, your GPR system may differ from the one illustrated here. For example, the Structure Scan Mini contains all three components in one dedicated system. The antenna has a nampak ke yang saya show ni? concepts of Ada tak? Saya tunjuk how dulu. it works, and how to interpret Dia the macam data boleh as it is lekat. displayed Dia on your lekat. screen. Tapi betul video ni. GPR stands for ground penetrating radar. It's an electromagnetic energy signal Ni that contoh ni encoder gambar untuk GPR. Depending Dia ada upon your 3 three elemen. components Dia ada in one. control unit, antena dengan survey encoder. Okay, yang sekarang ni yang tak ni. In Dia ada various yang kecil yang kat tangan tu, depending kalau kat upon your dalam application. video tu. Dia merupakan Structure Scan Mini. Yang ni dia kan guna different frekuensi. Kalau untuk low frekuensi ni dia digunakan untuk shallow deep dengan smaller target. Untuk high frekuensi dia digunakan untuk shallow deep dengan small target. Lepas tu kalau untuk low frekuensi dia guna untuk deeper depth
dengan large target. Biasanya low frequency ni diguna lebih kepada untuk projek besar macam untuk ahli ekologi dengan apa ni? Dengan geologi. Lepas tu dia dah pergi jauh video. Lepas tu dia macam ni, dia different target. Dia akan macam dry concrete dengan wet concrete ni, dia akan bagi result yang lain lah, sebab dia akan lebih, untuk dry concrete ni dia akan lebih laju berbanding dengan wet concrete. Ini dia tunjuk contoh macam mana alat ni berfungsi. Ni dia tunjuk contoh yang akan keluar result untuk dielectric. Elektrik ni akan dapat different daripada setiap objek. Contohnya macam ni, udara, air. Itu elektrik lebih slow, jadi dia lebih high density berbanding dengan yang lain. Ni dia tunjuk contoh macam density dia berbeza-beza setiap objek. Ni dia cakap pasal ground penetrating radar. Itu je komen dia. Okay. Berapa dalam dia boleh reflect dia punya data ni? Tak sure sebab dia tak ada cakap pasal yang tu, tapi memang dia akan guna yang low frequency lah untuk yang lebih dalam. Okay. So lebih kurang macam X-ray Lebih kurang macam X-ray tu. Okay. Alright, thank you Alifah. Okay. Thank you, Madam. Kita next, kita akan go to next presenter, Yasmin. Yasmin ada? Kejap. Okay. A window ke a Chrome tab? Awak nak present apa PowerPoint kan? PowerPoint dulu. Ni dekat a window, kemudian awak select PowerPoint. Okay, lepas tu. Okay. Dah nampak dah. Boleh teruskan? Okay, seismic refraction ni dia daripada Snell law of refraction. Lepas tu lepas tu maksud dia refraction of seismic wave by rock or soil layers to characterize the subsurface geologic condition and geologic structure. Macam kita nak tahu apa tanah apa yang ada kat bawah, dalam bawah tanah tu. Macam tu. Lepas tu seismic wave ni wave of energy that travel through the earth's layer. Macam kita akan dapat satu gelombang tenaga daripada bawah tanah tu. Lepas tu refraction ni perubahan arah gelombang melalui medium yang berlainan. Lepas tu melalui method ni kita akan dapat speed. Speed tu kita bergantung kepada density dan bonding characteristic of the material. Ni tak macam kita boleh tahulah tanah apa benda yang ada kat bawah tanah tu melalui speed yang kita dapat tu. Lepas tu video. Video kena stop. Video awak dah download ke? Tak, ada dekat YouTube. Okay, awak kena present Chrome. Chrome. Chrome.
Dia ada. Semula-semula. Macam mana? Sekejap. Nampak? Boleh tekan play. Sekejap. Okay, method dia akan guna satu penukul ni. Penukul, lepas tu yang ni orang panggil phone yang macam paku ni. And dia akan lapik something dekat bawah ni. Lepas tu dia pukul je lah. Lepas tu kita akan dapat gelombang. Ni cara manual lah. Lepas tu dia akan tengok kat sini. Dia ada macam kotak kan tu. Kotak tu untuk apa Record data ke? Dia macam untuk baca tapi masa kita nak tengok result tu, kita tengok kat komputer. Okay. A set of geophones and connect up a geoseismograph to make a simple seismic refraction survey. Once accurate positions for the Tengok dia macam dia sambung-sambung wayar lah. Tu macam yang warna biru tu penukul. Penukul pun. The spike is pushed into the ground as far as possible. Ya, awak boleh silentkan punya audio, dia awak terangkan. Necessary, any loose turf needs to be dia macam dia sambung-sambung. Lepas tu dia cocok lah phone tu dalam tanah. Lepas tu mana lagi? Sambung. Tak ni kotak dia. Kotak dia nak baca. Ni bateri. Okay, lepas tu dia sambung wayar tu. Sambung dekat penukul supaya aliran tu bersambung lah. Ni komputer, dia baca kat sini. Dia clearkan dulu kawasan yang dia nak ketuk tu. Lepas tu dia lapik something. Supaya dia dapat clean speed lah. Pasal bila dia ketuk macam tu je. Okay. Lepas tu yang satu lagi ni dia guna lori. Dia ni nampak sikit lah macam mana. Whole other world exists beneath the surface of land and sea. Layer after layer of rock structures go deep into the Earth's crust, mile after mile. And trapped within these structures, along with other liquids and solids, you'll Apa madam? Cepatkan sikit. Awak the terangkan. world's two most important sources of energy. Okay, mana? Okay, dia macam GPR tadi kak. Cuma GPR macam mesin rumput macam tu. Yang ni dia gerakkan lori tu. Gerakkan lori and gelombang akan melantun dekat geophone tu. Dia tak ketuk lah, dia gunakan Dia tak ketuk, dia just akan macam dia macam macam tu lah. Macam dia melantunkan benda tu. Wave tu dia lantunkan. And geophone ni akan ambil dapatlah speed tu. Sama macam boat. Lepas tu kita dapat tahu lah ada minyak ketak kat bawah tu. And lepas tu habis. Thank you madam. Okay, terima kasih. Yeah, next, last will be Siti Syahidatul Huda. Ada Syahidatul Huda?
Ada ke Huda? Huda ada ke? Tak ada pun madam nama dia dalam ni. Tak ada kan? Tak apalah. So, itulah last presentation sepatutnya Huda tadi. Tapi apa yang dia patut present pun sama lebih kurang apa yang kawan-kawan kita present lah untuk geophysical method. So compare dengan last week, those who present will use a very big machinery, but for geophysical it's quite light. It's not heavy vehicle that you need to bring. So you can know what is the soil profile. So kita akan stop dekat sinilah untuk chapter 1. So saya akan buka dulu untuk soalan sebelum kita terus tengok untuk chapter 2. Any question? Untuk chapter 1? Tak ada madam. Okay. Bakal, okay. Apa tidur ni? Suruh tolong dah muka. Mana extension? Lagi nak kasih ambil. Ipa, Mak Ipa. Okay, boleh switch off tak ni mikrofon dulu. Okay, right. Sorry madam tak perasan. Okay, tak apa. So right now we will learn about chapter 2. Okay, you can use my notes. Yang ni kita akan gunakan sekejap lagi lah, but I need to introduce how you want to use the notes. The notes is supplement saja. Kebanyakan awak punya material ada dalam you punya slide. So lecture slides. So may as well you kena download jugalah you punya lecture slide. Okay, for chapter 2, okay, this is what we want to learn about chapter 2 is the vertical stress distribution in soil. Okay, please highlight the word vertical and then please highlight the word stresses. Okay, vertical ni adalah vertical kalau awak tengok dalam you punya graph kita ada paksi Y dan juga paksi X kan. So vertical adalah paksi. Anyone? Paksi Y. Okay, paksi Y. So dalam graf kita lukis paksi Y dan juga paksi X. Yang biasa kita lukis paksi Y tu ke atas. But right now you must imagine that vertical is actually deep down to your soil layer. So kita punya vertical direction tu adalah ke dalam tanah. Okay, awak highlight perkataan stresses. Dia ada plural punya verb kat sini kan. Dia ada lebih daripada satu stress lah yang awak akan belajar. So what you want to learn about chapter 2 is how the vertical stresses distribute in soil. Okay, a lot of thing that you kena belajar ni dalam lesson learning outcome you boleh tengok nombor 1, 2, 3. Yang ni saya akan tunjuk satu-satu. But this one for you to check lah sama ada you faham ataupun tak untuk apa yang kita terangkan. Untuk beberapa slide yang saya akan terangkan sebentar lagi adalah semua berkenaan dengan you punya teori lah, and then kita akan terus bergerak untuk calculate. Okay, in chapter 2 this one, okay, I show you what you need to understand for vertical stress in soil. Okay, nampak tak saya tengah share PowerPoint? Nampak madam, nampak. Thank you. So this is what will happen when you go outside there and then you become engineer yourself. You have a lot of structure. Okay, untuk bangunan yang pertama ni, this one adalah dekat Italy. We have Leaning Tower of Pisa. Okay, the second picture show you about bridges. And then the third picture is the multi-story building in a very dense area, maybe like New York. And then we have this one, you know, this one is in our highway. We have this one, the stretch of your highway or expressway. Yang kelima ni adalah gambar yang menunjukkan pasal embankment lah. Okay, embankment yang ni adalah jalan raya. Kereta akan bergerak ke sini dan ke sini.
tepi daripada ni kita ada macam slope sikit. Ini adalah kawasan embankment yang kita tambak untuk membolehkan kita construct kita punya jalan raya lah. So what you need to know, okay, all of this structure, that one we consider as loading load yang kita akan kenakan ke atas kita punya tanah. So tengok gambar-gambar ni, dia akan memberikan bentuk load yang berbeza yang kita akan transfer ke dalam tanah lah. So bila load ni kita transfer ke dalam tanah, kita nak tengok macam mana load ni akan affect kepada you punya soil. Okay, in another way how you want to understand this one. Okay, tadi kita dah betul-betul explain pasal vertical stress. So now this one adalah you punya structure Ini adalah embankment. Okay, biasa kita akan tambak this earth structure dekat atas jalan raya lah. Okay, atas daripada tu kita akan ada kita punya jalan raya punya construction. Tapi sebelum tu kita akan tambak dululah tanah. So tambak tanah ni what we consider as load. And then this load will transfer down to your earth surface to the soil profile. And then disebabkan load ni berbeza-beza so dia punya magnitude ataupun jumlah daya yang akan ditransfer ke bawah pun akan berbeza. Okay, this is very important for you. Kenapa kita belajar chapter 1 dulu? Sekejap Okay, you belajar chapter 1 sebelum ni sebab kita nak tahu pasal ground profile. So ground profile tu akan membolehkan you tahu apa layer yang ada kat bawah tu. So untuk yang kita belajar chapter yang kedua ni, okay, gambar yang pertama saya tunjukkan ni adalah untuk kita tengok soil profile. Dan soil profile ni kita tak akan tahu kecuali you buat kerja-kerja masa chapter 1 lah. Apa yang saya masukkan dengan ground profile yang ni lah. Okay, you boleh tahu yang first layer ni 2 meter adalah sand. And then you akan tahu kat kawasan pertengahan ni ada soft clay dan kat bawah tu you akan ada sand. So and then you have this one, ada layer kat sini dia ada groundwater table kat situ. So only by using your ground exploration method, either you want to use GPR ke ataupun you nak guna SPTN ke whatsoever ataupun Macintosh Pro ke apa, you boleh nampak lah semua layer-layer ni. Okay, kita nak set dulu untuk 2-3 minit yang pertama ni adalah cara untuk kita faham pasal vertical stress ni lah. So when we consider our load, next adalah kita akan tahu macam mana load ni akan diagihkan beban ni, bagaimana beban ni diagihkan ke dalam tanah. Okay, yang warna merah adalah concentration tinggi that will be a very high stress in terms of load transfer to the ground. Okay, makin lama ke bawah you akan nampak warna dia akan semakin jadi oranye, jadi kuning, jadi hijau dan seterusnya jadi biru. So biru ni bermaksud dah tak ada efek lah, beban ni tidak memberi efek kepada kawasan yang biru. So with this picture what you can see in this area, kenapa warna dia sangat merah? Sebab kat sinilah beban yang paling banyak tumpuan beban dekat tengah-tengah ni paling banyak dan dia akan ditransfer direct beneath down the heavy load. So makin masuk ke dalam dia punya stress akan lama makin berkurang. Okay, towards very deep inside your soil, kita dah tak akan ada efek lah atas beban yang dikenakan, soil you tak akan rasa apa-apa stress. So that is what you need to understand for vertical stress. So ada 2 benda you kena highlight sepanjang kita belajar ni, you kena highlight 2 benda ni. Satu adalah load, okay, jenis beban yang akan dikenakan ke atas tanah. Second adalah point kat mana kita nak cari dia punya vertical stress. So 2 benda penting asas, kemudian you akan cari semua nilai berdasarkan 2 kriteria yang kita dah highlight kat situ lah, load dan juga point. But sebelum tu kita akan tengok dulu, okay, kenapa penting sangat untuk you discuss or you know about vertical stress. Okay, we have a lot of reason why. Okay, the first one is for you to calculate settlement. Okay, this is your original condition of soil. If you don't construct anything, this soil will be remain intact and it will be okay because you don't do anything on the top of your soil. But when you put building, okay, let's say multi-story building, of course this building will give load to the soil
And because of this extra load, we will see settlement happen. Settlement adalah mendakkan Okay, sebab tu bila you construct bangunan, kita akan kira dulu settlement. So kita akan buat design supaya settlement ni tidak ketara bila you lepas construct. Settlement akan berlaku, tapi kita akan minimalkan lah. Ataupun kita buat settlement dulu dah stable, baru kita construct kita punya bangunan. Okay, and then the important is to propose suitable foundation system. Okay, if your soil is good, you can use only shallow foundation yang biasa. Tapi kalau you punya soil is very soft, then you will propose for deep foundation, for example piling lah. So you ada combination shallow dan juga piling. Itu adalah untuk keadaan yang bila you punya tanah tu terlalu lembut ataupun you construct bangunan tinggi, confirm you akan gunakan piling system. And then kalau itu sebelum berlakunya construction, what happen bila you dah construct? So bila dah construct, again kita akan buat maintenance juga kat kawasan kita. So kalau tengok kawasan tu berlakunya settlement ataupun berlaku perubahan ataupun berlakunya slope failure or whatsoever, so kita boleh pergi dekat site untuk kita buat remedial work lah. Remedial work tu adalah kerja-kerja pembaikan. And then of course kita boleh juga suggest for other construction site if that particular site is really not suitable for that particular construction. So you can baca semua ni ni untuk slide yang you boleh download daripada UFuture. Okay, the important thing before we calculate for vertical stress is this terminology. Okay, you have total stress, you have effective stress, and then overburden pressure. Okay, semua ni you mesti boleh bezakan. Okay, untuk total stress, kita akan tengok berdasarkan gambar untuk kita faham. Okay, total stress adalah bermaksud kalau soil ni, kita nak tengok berapakah nilai total beban yang akan dirasa oleh soil. Okay, tengok gambar A dulu. And then kita nak tengok apakah beban yang akan dirasakan oleh partikel gambar A ni lah yang saya loretkan. So let's see this picture. Your soil is actually located at depth Z. Okay, kat sini adalah height tanah awak. So apa yang dirasa oleh soil ni adalah berapa berat thickness soil ni, dia akan kenakan beban ke atas you punya soil sample at this point. Okay, maksudnya you punya soil sample yang ni akan merasa berapa beban tanah berdasarkan ketinggian dia lah. So untuk mengira stress, okay, dia adalah gamma times Z. Okay, gamma adalah unit weight ataupun density dalam unit weight. Dan Z adalah you punya height of soil. So in a way, tengok gambar merah ni yang saya colourkan merah ni. Soalan dia macam ni, berapakah stress yang dirasakan oleh this soil? Okay, you boleh calculate by using this equation. The stress that will be experienced by this sample is gamma Z. So now let's move untuk gambar yang kedua B ni. Okay, again you have soil sample. Tapi kita tengok dekat atas dia apa yang ada. Okay, atas ni ada tanah. Okay, that is your earth ataupun soil. Okay, apa lagi yang ada atas tanah? Okay, this time around kita ada water. Okay, nampak ke yang saya conteng tu? Nampak. Okay. So sekarang soalan saya, soil yang saya conteng ni dekat B ni, dia akan rasa beban dari apa? Soil dengan water. Okay, soil dengan water. Thank you Untuk water, sama juga. Stress water, kita kena refer kepada density water lah. Untuk earth ataupun soil, kita akan refer ke density soil. Okay, what is the equation representative with that case? Okay, now untuk stress vertikal yang dirasa oleh gambar B adalah gamma Z. Gamma Z merujuk kepada gamma soil
darabkan dengan ketinggian soil. And then dia juga rasa beban daripada air kan. So tambah dengan gamma water dengan Z water. Okay, sebab water awak ni ada ketinggian. So kita kena multiple dengan ketinggian dia. Okay, kalau gambar A dengan B agak-agak siapa yang rasa beban lebih tinggi? Anyone? B. B Okay, thank you. So now you know the concept The more you put loads, the more vertical stress will be experienced by soil sample. Now we see at picture C. Okay, again you have soil sample here. And because of the concept daripada A, kita tahu you punya soil ni akan experience beban daripada tanah disebabkan oleh ketinggian tanah tu iaitu Z. Tapi pada yang sama kalau awak nampak kat sini ada Q. Q bermaksud load lah ataupun beban. Saya dah tunjuk banyak gambar tadi kan. Boleh jadi jambatan, boleh jadi bangunan tinggi, boleh jadi embankment. So Q ni adalah you punya structure lah. Either building structure or a structure. So right now dengan pakai konsep yang kita ada A dengan B. Okay, siapa boleh cuba apakah beban ataupun vertical stress yang akan dirasa oleh C? Anyone? Anyone to try? Vertical stress yang akan dirasa oleh C. Okay, silakan. Load and soil. Ya? Load and soil. Okay, sekarang kita tengok dekat C ni. Gamma Z merujuk kepada soil dan juga ketinggian soil. Okay, untuk Q kita tak ada ketinggian sebab itu adalah nilai load yang dah ditransfer terus. So that is why untuk C you punya case akan jadi gamma Z plus Q. Okay, itu adalah untuk total stress. Okay, maksudnya kat sini kalau kita tahu kat mana point kita nak cari and then kita tengok kat atas dia berapa banyak beban yang dirasa oleh that particular point. Okay, but right now that tadi adalah total stress kan. Right now you want to learn about effective stress. Okay, effective stress dalam soil mechanics you dah belajar ia adalah nilai total stress minus dengan pore water pressure. So you punya pore water pressure is given by gamma HW. So this one I think you quite familiar dalam soil mechanics where you have gamma this one is stress dash bermaksud effective stress is equal to total stress minus water pressure. So tadi awak boleh bezakan total pressure macam mana. Right now effective pressure, okay, use this equation that will be describe your effective stress. Okay, maksudnya kita keluarkanlah pore water pressure yang ada dalam you punya soil profile. Okay, this is what I already explained. Okay, your total stress is equal to overburden pressure of stress which is made up of weight of soil vertically above the plane together with any forces acting on the soil surface. So, apa sahaja beban yang dirasa oleh point tu, kalau kat atas tu ada air, dia akan rasa beban tu. Kalau di atas tu ada bangunan, dia akan rasa beban tu lah. Itu kita panggil dia sebagai overburden pressure. So now ini ada juga dalam nota yang saya bagi semalam Okay, apakah faktor yang akan mempengaruhi distribution of stress dalam you punya soil mass? Dia ada banyak kat sini. Okay, it will depends on the foundation size and shape, loading, contact pressure, you punya modulus of elasticity ataupun modulus of soil. Okay, you have proximity of rigid boundary, ada juga Poisson ratio dan juga depth of footing. So ini bacaan lah, you boleh teruskan baca. Okay, now saya nak masuk terus kepada calculation. So kita boleh refer kepada notes lah, tapi saya dah ringkaskan awak punya notes supaya kita boleh mudah buat perbincangan ni hari ni lah. Okay, please bear with me, tolong sediakan juga calculator.
Sebab kita nak kira lepas ni kita akan kira beberapa example bersama-sama. Okay, nampak ke apa yang saya present? Nampak tak? Nampak. Okay. Nampak. Thank you respond. Okay, jap. Sebelum saya tunjuk kita present yang ni, saya tunjuk kat mana you boleh refer dalam nota. Nota yang saya bagi semalam. Ada benda-benda ni semua So jangan risau, saya just copy paste je untuk present dalam bentuk yang lebih mudah awak faham lah. Okay, how to calculate for vertical stress? Again, I highlight what I already mentioned. Okay, the first thing that you must know is the point. And the second thing is what you want to know is about the load. Okay. Okay, tadi dah sebut kan untuk kes mengira vertical stress, you ada berbagai-bagai bentuk load yang boleh dikenakan ke atas you punya point. So yang saya tunjukkan selepas ni adalah cara nak mengira vertical stress berdasarkan bentuk-bentuk yang berbeza lah. So right now the first equation, I will introduce you the equation how to find vertical stress for point load. Okay, we can denote it like stress P. Okay, untuk awak faham benda ni saya yang dilukis kat sini adalah dalam bentuk 3 dimensi. Dan kalau saya cuba lukis gambar ni dengan 2 dimensi, okay, katalah ni permukaan awak punya soil. Okay, yang ni adalah load, point load. Dan ini adalah point yang kita nak cari nilai vertical stress dia. So kita namakan dia sebagai A. So soalan dia akan jadi find vertical stress at A due to point load P. So next, this is the definition yang you perlu tahulah. What is the load? And then the point that you nak cari. Sekejap saya padam ni dulu. Okay, for us to calculate the vertical stress at any point that due to point load P, so this will be the equation. Stress Z is equal to P over Z squared multiplied by IP. Okay, now what you need to know, P adalah load lah. Load, berapa nilai yang diberi dalam soalan. Z adalah depth daripada permukaan tanah ke point yang you nak cari. Okay, again saya gunakan gambar 2 dimensi. So kat sini adalah awak punya point. Dan kat sini adalah, this one you punya load. Ni adalah point yang you nak cari. Okay, daripada permukaan tanah ke point yang awak nak cari, itu adalah nilai Z. Okay, that will be in vertical direction lah. And this equation must be multiplied by IP. IP ni adalah influence factor untuk point load. Okay, now, how to, P ni kalau diberi dalam soalan awak boleh direct masukkan nilai dia dalam soalan lah. And Z ni of course you kena tengok daripada permukaan tanah ke A tu berapa dia punya thickness. Tapi IP ni diberi dalam equation lah yang you kena hafal, which is IP is equal to 3 over 2 pi dalam kurungan Z over R kuasakan dengan 5. Okay, R ni adalah daripada point P ke point yang you nak cari. Okay, tapi yang ni susah sikit kita nak faham. So kita kembangkan equation Z over R kuasa 5 ni. Kita kembangkan ke equation yang lebih mudah kita calculate, which is 3 over 2 pi 1 plus R over Z squared. Semua sekali akan kuasakan dengan 5 over 2.
Okay, dengan maksud bila you try untuk menjawab soalan vertical stress untuk point load, apa yang you kena ada adalah nilai P, yang kedua adalah nilai Z dan yang seterusnya adalah nilai R. Okay, R adalah daripada point P, this will be your load P, arah horizontal berapakah jarak P ke A secara horizontal, that will be your R. Okay, saya ulang balik in order for us to calculate for vertical stress for point load, okay, you must have this equation P over Z squared multiplied by IP, di mana IP adalah 3 over 2 pi dalam kurungan 1 over 1 plus R over Z kuasa 2. Semua sekali kita akan kuasakan dengan 5 over 2. So yang penting adalah you must know what is P, what is R and what is your Z. Okay, boleh ke setakat ni? Boleh. Boleh. Boleh lagi madam. Macam mana? Boleh Boleh lagi. Okay, alright. Thank you. So, ini satu method lah. Satu method adalah kita gunakan equation, kita apply je terus, masukkan semua parameter dalam equation, you akan dapat nilai vertical stress at point yang you nak cari. Okay, tapi ada satu lagi method which is dia bagi awak table macam ni. Table yang ni, kalau dia bagilah, biasanya point load dia tak bagi table ni. So bila dia bagi table, instead menggunakan calculator untuk cari jawapan, you boleh guna, you dah tahu kan ratio R over Z, and then you boleh terus dapat nilai IP. Okay, dapat nilai IP, masukkan dalam equation, you akan terus dapatlah nilai untuk stress at point yang kamu nak cari. So sekarang ni saya ceritakan in order for us to solve for vertical stress ada dua method. Method pertama gunakan direct equation, and then second method will be using table to calculate for IP. Okay, now kita kena practice lah knowledge yang kita ada. So this is example untuk point load. Okay, saya akan terangkan asas mengira vertical stress ni panjang sikit supaya you boleh faham. Kalau tak faham terus tanya, sebab lepas ni whatever yang kita nak belajar pun dia akan jadi lebih kurang sama. So konsep yang ni harapnya you dapat lah. Okay, sebelum kita teruskan untuk jenis load yang berbeza. So this is the point load. Okay, given the point load 1200 kilonewton, and then you ada dua point sekarang ni, ada point A dengan point B. And then dua-dua point A dengan point B ni letak dia di bawah permukaan tanah awak, lebih kurang Z is equal to 2 meter. And then dia bagi direction juga daripada A ke B, R is equal to 2 meter. So the question is quite direct, calculate for stress at point A, and then you need to calculate for stress at point B. Okay, now for principle, okay, we already know that we can apply direct equation. So what you can do is P over Z squared multiplied by IP. Okay, sama juga untuk B so you ada P Z squared multiplied by IP. Okay, now IP ni you cari dulu. Okay, sebab IP inilah salah satu daripada you punya equation. And IP tadi given by apa Okay, 3 over 2 pi 1 over 1 plus R over Z kuasa 2. This one is 5 over 2. Okay, soalan saya sekarang kita nak cari kat A ni. Okay, titik A. Okay, berapakah nilai Z untuk titik A? Ada nak cuba? 2. Okay, terima kasih, betul. Okay, now still tak boleh solve kan sebab kita perlu tahu nilai R.
Okay, what is the value of R kalau kita nak cari vertical stress at A? Kosong. Ya, betul So siapa yang jawab kosong tu dia faham konsep dia lah. Sebab titik kita kat A ni kan. Point kita ni betul-betul kat bawah A. So dia tak ada dari segi R punya direction tak ada nilai sebab dia betul-betul kat bawah kan. Dia jadi R is equal to 0. Now, can anyone calculate for me what is IP untuk soalan yang pertama ni? Okay, masukkan R sebagai kosong, Z 2. Okay, saya nak awak kira 0.477. Okay, tadi R kita kosong kan? Z kita 2. So kawan kita dah kira dah, tekan calculator, dia dapat IP is equal to 477. Okay, thank you. Okay, masih belum solve kan sebab awak kena masukkan dalam equation. So masukkan dalam equation dan somebody tolong cari jawapan. Okay, of course you must calculate. Kita gantikan nilai P adalah 1200. Z awak adalah 2. Mengikut equation dia kena ganda kuasa 2. Itu sebab equation And then awak darabkan dengan this is multiple by 0.477. Anybody? 143. Siapa? 143.1. 143.1 kilonewton per meter square. Okay, itu adalah nilai stress. So sekarang ni by using this equation, kalau ada load sebanyak 1200 kilonewton untuk case A, maksudnya dekat point A ni dia berasa stress sebanyak 143.1 kilonewton per m square. So now I want you to try untuk point B. Sama juga cara dia, keluarkan dulu equation. This one is IP. Okay, untuk case B, Z awak berapa? 2. Okay, betul. R? 2 So, dia punya nilai IP sekarang berbeza lah. Sebab R dia ada nilai kan. So, I want value somebody. Nilai IP untuk case B. Kosong 0.084. 0.084. Okay, kawan-kawan yang lain tolong semak sekali kalau salah boleh terus betulkan jawapan. So again, when you get the value of IP, substitute into the equation and then you get stress at B. Anyone? Nilai untuk stress at B.
Ada jawapan? Okay, saya menunggu jawapan. 27.432. 27.432 ya. Terima kasih yang memberi jawapan 27.432 kilonewton per meter square. Terima kasih yang memberi jawapan. Okay, now sebelum kita pergi kepada next case, saya nak tanya jugalah sebab nak tanya pemahaman Okay, untuk A, you punya stress adalah 143.1. Untuk B, stress yang dirasakan oleh B adalah 27.432. Okay, soalan saya, kenapa A merasa lebih stres berbandingkan dengan B? Okay, why A experience more stress to compare with point B? Anyone? Sebab A ada point load, B tak ada. Okay, yang lain ada nak bagi jawapan? Tu kawan kita punya jawapan yang pertama. Yang lain ada opinion lain? Opinion sama. Sama Okay, saya kena betulkan opinion tu A, kenapa dia rasa stress tu lebih? Sebab dia punya beban tu betul-betul ke atas dia. Okay, sebab that load is directly located on the top of point A. So berbanding dengan B, dia dah duduk jauh sikit kan? So bila dia duduk jauh, beban yang dikenakan masih lagi 1200 kilonewton. Tapi dia dah berjarak jauh sikit kan? Sebab dia dah ada jarak jauh sikit tu menyebabkan dia akan rasa stres tu kurang. Okay, saya dah tunjuk gambar awal-awal tadi kan, makin lama makin jauh, dia tak akan ada rasa efek dah berdasarkan load yang dikenakan ke atas you punya tanah. Okay, boleh ke yang tu? Okay, dengan maksud awak boleh buat nota dekat buku awak mana-mana point yang merasa direct load, itu akan memberi beban yang sangat tinggi lah berbanding dengan point yang dah jauh daripada load. Okay, this is what you need to understand. Ini kalau kita ada banyak-banyak lagi point, kita akan nampak kalau ini adalah efek. Okay, kalau stress tu betul-betul dekat bawah, kita akan rasa stress yang lebih tinggi. And then semakin masuk ke dalam you punya soil, dia dah tak ada efek dah. Okay, sama juga kalau kita ada dekat horizontal direction dekat tengah-tengah ni load dia memang, dia punya stress memang banyak kat sini. Tapi makin jauh ke luar, stress dia akan keluar lah. Dah tak ada efek sangat. Okay, now ini adalah soalan masih lagi point load. Tapi macam mana kalau you punya load tu ada lebih daripada satu? Yang saya bagi tunjuk contoh tu satu load kan kepada satu point. So sekarang ni bila kita tengok soalan, you have 900 kilonewton punya point load and then you have 350 kilonewton punya load and then you ada 3 point yang kita nak cari sekarang ni. Ada point A, point B and then point C. So kita cuba nak fahamkan benda ni. So of course kita kena selesaikan salah satu dulu. Stress at A is equal to P over Z squared multiple by IP. Okay, IP awak adalah 3/2 ke 2/3? 3/2 pi kan? Okay, 1/1 plus R over Z semua sekali kuasa 2, semua sekali kuasa dengan 5/2. Okay, sekarang kita tengok point A semua orang tengok point A.
Okay, what is the value for Z? Zero. Z. Z adalah daripada permukaan tanah ke point yang kamu nak tuju. 4. 4 4. Yang mana-mana confused tu tak apa along the way kita betulkan kita punya pemahaman. So now, what is your R? 3. Zero. Tengok betul-betul. Sekarang kita nak cari dekat A. Kosong. Ada yang jawab kosong. Okay, kalau kosong betul. Okay, nanti okay, yang ni kita tengok point A untuk load 900. Betul tak? Ya, madam. 900. Sekejap, saya ajarkan kalau ada lebih daripada satu load awak buat awak lebih mudah kalau kita solve dengan menggunakan table lah. Okay, kita nak cari stress at point A. Okay, perasan tak ada dua load kat situ? Ya. Okay, sekarang kita tengok dekat load 900. Okay, kawan kita pun dah bagi tahu jawapan. Z dia adalah 4. R dia adalah 0. So ada Z dengan R, awak boleh cari nilai IP. Bila awak dah boleh cari nilai IP, maksudnya awak boleh selesaikanlah stress. Okay, stress adalah P over Z squared multiple by IP. Tapi untuk nilai IP yang ni P adalah nilai dia 900 Okay, somebody calculate dulu, nanti tak faham pula. Okay, saya nak nilai IP. Ya? Nak tanya yang tadi tu kenapa IP dia dapat lain Kawan awak punya jawapan ke? Saya kira dapat lain. Oh, ya ke? Tak apa. Nanti kita tengok baliklah nak patah belakang tu macam jauh sangat. So sekarang ni kita cari IP. Kalau kawan kita tersilap, terus betulkan Okay, minta tolong kira IP kalau Z awak 4, R 0. IP dia 0.477. Okay, sekejap Terima kasih yang bagi jawapan. Yang lain tolong semak, betul tak? Betul tak jawapan kawan kita? Kalau Z 4, R 0, IP adalah 0.477. Madam. Terima kasih. Memang betul lah. Okay, dah dapat nilai IP kan? Masukkan dalam equation ni. P over Z squared times IP. P ni nilai dia adalah 900. Okay, tolong saya nak jawapan. Kalau ada yang bagi jawapan sekarang saya tak dengar. Dia bunyi dengung-dengung je. 26.857. Berapa? 26.857. Perpuluhan 857. Okey, saya nak minta kawan-kawan, betul tak? Kita kena betulkan sekarang, nanti nak patah balik dia jauh. Kawan-kawan, betul tak kawan kita punya jawapan? 26.857. 26.831. Okey, jap. Berapa? 26?
0.831. Tak, beza dia ada orang ambil IP 0.477, ada orang ambil IP daripada dia kira tadi. Kira full punya, bukan 3 titik perpuluhan. Okay. Macam mana kita nak selesaikan ni? Sebab awak terus tekan kalkulator tak? Okay, kita ambil IP pada 3 titik perpuluhan. Apa yang you dapat? 26.831. 831 Terima kasih yang memberi jawapan. Boleh 831. Okay, boleh kita standardkan kalau nak cari nilai stress, kita gunakan IP pada 3 titik perpuluhan. So baru masukkan dalam equation, dapatkan jawapan. Jawapan tu pun dalam 3 titik perpuluhan juga. Okay, kalau macam tu semua orang akan dapat jawapan lebih kurang sama lah. Okay, sekarang masih lagi kita dekat point A. Tapi point A ni dia rasa tak load 650. Agak-agak pendapat you all. Dia rasa kan sebab load tu takkan pergi mana-mana kan. So kita masih lagi kena kira untuk load 650 yang akan dikenakan ke atas point A. Now soalan dia akan ulang balik lah. Apakah Z untuk load 650 kepada point A? Right. Okay, Z tak ada masalah sebab dia duduk sama je kan. So R. R? 3. Siapa yang jawab 3 maksudnya dia faham. 3. Okay, sebab daripada betul siapa yang jawab 3 tu maksudnya dia dah betul-betul faham lah konsep untuk point load ni. Okay, dah dapat Z, dah dapat R, of course next you kena cari untuk IP lah. Okay, anyone calculate for IP? Okay, someone? Okay, can share what is the IP? .156. Betul ke ni? 156. 156 Okay, kawan-kawan yang rasa jawapan tu tak sama boleh bagi tahu sekarang Kalau tidak saya ambil je lah jawapan kawan awak ni. 0.156. Okay, if everyone get the same answer, now calculate for stress. Masukkan dalam equation untuk stress lah. Sekarang ni yang berubah P awak P tu kita ambil 650. Bahagikan dengan Z dia 4. 4 kuasa 2. Bahagikan dengan nilai IP. So berapa sekarang awak dapat? .338. Okay, that is how you calculate Maksudnya bila awak tengok point A, awak kena tengoklah dekat atas tu berapa load yang dikenakan ke atas A. So sekarang ada 2 load, so awak kena consider dua-dua load. So bila awak dah kira dua-dua load, jawapan akhir awak adalah tambah tambah yang kolom yang row yang pertama ni 26.831 tambah dengan
6.338. Itu adalah total vertical stress yang akan dirasa oleh A. So I'm waiting for the answer. 33.169. 33.169. Okay. Okay, that is how we do it kalau ada lebih daripada 2 load. Okay, saya masih lagi nak uji awak punya understanding, tapi saya kena padam ni dulu. Sekejap ya. Okay, saya padam dulu dan kita kembali ke slide. Okay, tadi kita baru menjawab satu je soalan. Berapakah nilai vertical stress at point A? But you have another 2 point for you to calculate for vertical stress, which is at point B and then at point C. So again, the best way is for you to have the table. And then right now we want to find what is the vertical stress at B. And then B akan merasa load daripada 900 kilonewton. B juga akan rasa daripada load 650. Okay, based on equation, we know that we need to find what is our R, what is our Z. Okay, if we can define our R and Z, next you can calculate for your IP. And then bila dah dapat IP, ya. Madam tengah tunjuk slide ke? Tak nampak kau? Tak ada Sorry. Tak. Oi, cakap seorang saya sekejap Thank you. Kalau tidak sampai ke habis tak nampak slide. Sekarang nampak? Nampak, Thank you. Alright. Okay, now sebab kita ada lebih daripada 1 point yang disuruh cari. Kita pun nak kena cari juga what is stress at point B. Okay, the same principle we are using. Guna equation and then masukkan dalam equation lah. Tapi saya nak test awak punya understanding Yang ni mungkin kita tak solve kat kelas ni, tapi saya nak at least lah you tahu. Okay, untuk point B, sekarang kita tengah consider load 900 kilonewton. So berapakah dia punya R? 1.5. Okay, betul Z? 4, thank you. So kalau untuk load daripada 650 kilonewton, what is the R? Kosong. Sama, 1.5. 1.5. Z? Sama juga. 4. So saya tak nak kira dah IP dengan stress ni sebab you boleh kira lepas ni sebab yang saya nak ajar ni adalah konsep. Okay, yang kira tu awak buat nanti Kalau tidak satu point load ni tak habis. Now kita nak tengok pula dekat point C. Okay, sama juga point C ni akan rasa load 900 dan dia juga akan rasa load daripada 650. Okay, you need to define your R, you need to define your Z, and then you can find your IP and then the stress value. Okay, now dekat point C. Sekarang kita tengah tengok load 900. Berapakah nilai R? 3. Berapakah nilai Z? 4. 4. Okay, dekat point C. Sekarang kita tengah tengok load 600. Kosong. Berapakah nilai R? Kosong. Z? 4. Okay, good. Konsep dah bagus. InsyaAllah lah yang lepas-lepas ni you boleh buat. Okay, but saya kena ingatkan kalau lebih daripada 2 load, you kena cari nilai akhir dia adalah total.
So tambahkan dua-dua nilai ni nanti. Okay, sama juga dengan kat point C yang ni B, sorry. Okay, dah dapat nilai, tambahkan dua-dua and then you can get the value of C. Okay, Alhamdulillah nampaknya semua diterangkan hati boleh dapat benda ni So yang penting adalah point, yang kedua adalah load. So tu konsep dia. Okay, that one is for point load. Okay, next. Kita habis sampai line load lah. Next kita akan sambung untuk case yang lain. Kita akan buat waktu lain lah. Okay, tadi point load, jenis load yang pertama. Yang kedua adalah apa yang kita panggil dia sebagai line load. Okay, tak keluar pen. Okay, ada tak gambar saya conteng? Ada. Okay, sebelum saya tunjuk equation untuk line load, kita tengok case yang sebenar lah. What is the real case scenario on site? Okay, this will be the line load that we install on real condition for your construction. Okay, nampak besi ni kan? Besi ni kita panggil dia sebagai sheet pile wall. Okay, sebut betul-betul lah dia sheet pile wall So apa yang kita buat biasanya kalau kita nak buat tambak sungai ke ataupun you punya bangunan yang you nak construct tu berdekatan dengan bangunan tinggi yang lain kan. Jadi you kena secure dulu dia punya boundary baru you buat kerja untuk you punya kawasan lah. Kalau you tak letak boundary macam ni, kita takut kita terkorek foundation bangunan sebelah ke ataupun kita terusik apa-apa utility bangunan sebelah. So sebab tu kita akan install untuk sheet pile wall lah. Okay, for line load, awak boleh tengok gambar you ada load yang tadi point saja kan, ni dalam barisan, itu kita namakan dia sebagai line load. And then kita nak cari point mana yang kita nak cari, so kita cari kat sini lah. Dia akan tunjuklah point mana nak cari. Okay, berbeza dengan tadi, you punya load dia gantikan dengan nilai P kan. P tu adalah untuk point load. So right now, immediately dah berbeza kat sini. Okay, load dia adalah Q yang menunjukkan load untuk line load. Dia punya unit adalah kilonewton per newton. Sekejap saya tulis tak keluar pula pen. So untuk line load, wait, saya punya pen dah tak ni. Okay, line load sekarang adalah Q Sekejap saya kena escape dulu sebab pen saya tak berfungsi. Okay, dah kot. So test. Oh, tak edit juga saya pen. Okay, now what we need to do is to find what is the equation for line load. So equation for line load is given by yang ni equation dia dah berubah Q. Slide. Ha? Tak nampak slide? Madam tak present. Okay, jap. Sebentar ya. Sekarang? Dah. Okay. Nampak ada. Dah
Okay, sama ada PowerPoint ni tak compatible. Sekejap. Okay, right now, tak apalah saya guna manual. Okay, bila disebut line load, of course dia akan berubah lah dari segi equation yang you kena apply, which is Q over L times IL. IL ni pun influence factor, tapi influence factor disebabkan oleh line load. Okay, you boleh calculate untuk IL dengan menggunakan equation. Okay, this is the IL equation. 2 over pi dalam kurungan 1 over 1 plus R over Z squared. Semua sekali awak kurung, awak kuasakan 2. Atau kalau tak diberi equation, dia beri table, awak boleh gunakan table lah. Okay, ni dah tengok. So this is example for you to calculate for line load. So in this case, dia bagi example line load dia adalah 150 kN per meter. Sekejap saya kena betulkan ni. Okay, kita tak boleh gunakan P ya, sebab P tu adalah untuk line load. So kalau Q besar, itu akan merujuk kepada line load. So sekarang soalan diberi soalan Q ataupun load sebanyak 150 kN per meter, and then you ada dua point yang nak cari, which is point A dan juga point B. Okay, tengok equation yang ada. Equation untuk line load, okay, you kena cari R dan you kena juga cari untuk Z. Okay, sekarang saya nak awak tengok dekat A dekat point A. Okay, if we are considering point A and then we want to find the vertical stress at point A, okay, my question is, what is the value of Z for this question? 3. Okay, betul. And what is the R? 0. R. Kosong. Kosong. 4 juga. 0. Semula saya tanya balik. Okay, tak apa, saya tanya balik. Okay, sekarang kita nak cari vertical stress dekat point A. Okay, based on equation, you kena cari R dan juga Z juga kan. So, what is the value of Z dekat point A? Z. 3. 3 Z daripada permukaan tanah ke point. R? Kosong. Jawab 0, dia faham lah. Okay, awak gunakan equation IL, influence factor untuk line load. Macam biasalah, you akan cari nilai untuk vertical stress dekat point A. Okay, soalan saya tak boleh nak tulis ni sebab saya punya pen ni dah tak respon pula dekat saya punya slide. Okay, now if you see point B ni. Okay, ni point B pula. Kita nak cari vertical stress dekat point B. Okay, now my question, what is your Z? 3. Z? 3. Betul. 3. Betul. Siapa jawab 3 betul Z is 3. And what is the value of R? 4. So seperti biasalah, masukkan dalam equation IL and then masukkan dalam equation untuk stress. 4. Yang ni awak jawab, awak kira nanti next class kita boleh bincangkan ke macam mana. Sebab saya tak boleh nak tunjuk gunakan pen saya sebab dia dah tak respon ni. Nanti saya akan tengok balik sekejap lagi. Okay, ni soalan sebelum kita tutup kelas ni. So you ada soalan untuk line load juga. Kita baca Calculate the increase in vertical stress imposed by both line load at each point A, point B and C. Use table 2 to find the value of influence factor.
Tak apa, ni option saja sama ada you gunakan table ataupun you gunakan direct equation lah. Okay, now tengok dekat point A. Okay, this is your point A. Okay, berapakah line load yang akan affected ke point A? Ada berapa? 2. Ada dua kan? Load daripada 150 dan load daripada 100. Okay, kalau ada lebih daripada 2 load, awak buat macam tadilah, buat table. Okay, saya akan tutup dekat point A, tapi saya nak tanya awak punya understanding dulu. Kita selesaikan semua sekali lah. Untuk point A, kalau you consider untuk load 150 sekarang ni, okay, berapakah Z dia? 2. Betul Sekarang kita tengok load 150 Okay, Z dia 2, R dia? Kosong. Betul. So now kita tengah consider load 100 untuk point A Point A pun akan rasa juga efek daripada line load 100. So now what is the Z kalau kita consider line load 100? 2. Betul R? 3. Betul. Okay, seterusnya proses dia samalah. Okay, untuk point B pula. Kalau you consider line load 150, Z dia? 2. R? 1.5. Sama. 1.5. Kalau consider line load 100, Z? 2. 2. 1.5. Okay, betul now you are considering point C. Sekarang kita tengok point C tapi kita consider line load 150. Your Z is? 2. R? 3. Betul. Kalau consider line load 100, Z? 2. Z? R? Z 2. Okay, Z 2. R? Kosong. R kosong. Betul tapi untuk you punya part you kena calculate lah saya stop kat sini. Dalam masa 1 minit nak soalan boleh tanya Setakat ni clear tak? Ya. Okay, cantik. Ya. Okay, semua ni ada dalam slide yang dalam saya punya lecture note. Saya tunjuk kat kelas ni tak ada jawapan sebab saya minta you punya participation lah. So insyaAllah kalau you all hari ni boleh dapat konsep ni, untuk yang lain-lain walaupun load dia berbeza, insyaAllah you boleh grab jugalah dia punya cara nak menjawab. Okay, kalau tak ada apa-apa, Alhamdulillah kita stop kat sini lah. Kita akan jumpa untuk next class. Terima kasih pada mereka yang present tadi. Terima kasih banyak-banyak siapa yang participate untuk mendapat jawapan. May Allah bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Sekejap, madam. Mana?